Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan juga jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmat-Nya dan nikmat-Nya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan kita dah masuk 10 malam terakhir. Kita berada dalam lingkungan 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, yang dijanjikan dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain, Lailatul Qadar. Kalau mengikut Siti Aisyah radhiyallahu anha, undur ke belakang sikit lagi, malam 17. Start malam 17, malam 19, sambung malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Semoga amalan kita pada bulan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan-kelebihan yang banyak, dan kita berpeluang melakukan amalan pada malam yang disebutkan tadi, Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 83 tahun kira-kira, 1000 bulan, 83 tahun. Umur kita ni tak ramai yang sampai 83 tahun. Apatah lagi 90 tahun lagi tak ada. 100 tahun mungkin tidak ada. Mungkin tak ada di Bukit Tokbin ini orang yang berumur 90 tahun atau lebih daripada 90 tahun. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, puasa menjana iman dan takwa, dan kita bincang minggu-minggu yang terdahulu berhubungan sifat orang mukmin, sifat orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita berada di dalamnya ini menjana keimanan, cas iman dan cas takwa, menjana iman dan takwa kepada Allah SWT. Sebelum daripada ini kita telah bincang 3 sifat orang mukmin, dan kita sambung pada pagi ini sifat orang mukmin yang keempat. Sifat orang mukmin yang keempat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran Karim ialah berzikir kepada Allah. Orang mukmin ini mereka sentiasa berzikir kepada Allah, mereka sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang kita baca, terima baca setiap pagi subuh, setiap pagi subuh hari Jumaat, di mana Allah SWT telah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-15, sesungguhnya orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami. Orang beriman itu dia beriman, orang beriman itu dia beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang bila diperingatkan tentang ayat-ayat kami, bila mereka itu diperingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan, sedangkan mereka tidak takabur. Orang mukmin ini mereka sentiasa sujud, mereka sentiasa merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu apa? Orang yang beriman ini bila diperingatkan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang tersentuh hati mereka. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat Quran, tersentuh. Ada teriman dia tengah baca Quran dalam masa solat ni.
dia boleh menangis. Dia boleh menangis, bertitik air mata. Dr. Imam pun kalau dengar ayat-ayat Allah dibacakan, kalau menyentuh perasaannya, mengetuk pintu hatinya, dia boleh menangis dan boleh mengalirkan air matanya. Senoma Al-Khattab tu orang sangat gerah. Orang sangat gerah. Beken pun dia, gerah pun dia. Senoma Al-Khattab radhiyallahu. Tetapi bila dia mendengar ayat Allah dibacakan oleh adiknya Fatimah, surah Toha ayat 1 sampai ayat yang kelima, dia boleh menangis, bertitik air mata. Senama Al-Khattab radhiyallahu. Dan dikicari Rasulullah. Dia masuk di rumah Arkam bin Abi Arkam ketika sahabat-sahabat lain sedang berada bersama dengan Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ini takut. Rumah yang beken ni masuk dalam rumah Arkam bin Abi Arkam. Bimbang takut dia buat sesuatu. Sebab apa? Sebab dia beken. Rupa-rupanya dicari Rasulullah untuk memeluk Islam. Ayat 1 sampai ayat yang kelima surah Taha mengetuk pintu hati Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu. Jadi kalau mak-mak ataupun ayah-ayah, kalau ada anak yang tak berapa lembut hati, anak yang agak kerah hati, baca surah tu, baca ayat tu. Baca ayat 1 sampai ayat 5 surah Taha. Tiup atas air beri minum badan, insya-Allah. Mudah-mudahan anak jadi lembut. Tak payah orang lain lah, mak sendiri je. Sebab mak ni dia masin mulutnya, ayah juga masin mulutnya. Orang lain tu sebagai tambahan je. Orang lain tu tambahan je. Mak sendiri tu mulut masin. Sebab itulah kalau mak mengangkat tangan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni, sebelum terbitnya fajar, mak sudah mengangkat tangan mengadu kepada Allah, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi 10 malam terakhir Ramadan ini, minta dengan Allah supaya dilembutkan hati anak. Jangan keras sangat anak. InsyaAllah bila langit terbuka, Allah sambut doa seorang ibu. Allah sambut doa seorang ibu kerana ibu ini doanya sangat mustajab. Tidak ada manusia yang lebih mustajab doanya terhadap anaknya ialah seorang ibu. Jadi ambillah peluang pada 10 malam terakhir ini supaya kita dapat berdoa sebanyak-banyak untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, supaya keluarga kita, terutama sekali anak-anak kita yang keras hati, dilembutkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin ini bila mereka mendengar ayat-ayat Allah SWT, hati mereka tersentuh. Macam diketuknya pintu hati mereka. Dan mereka ini orang mukmin, dia boleh menangis, tubik air mata, boleh menangis. Dengar baca Quran dia boleh menangis, dia sendiri baca Quran pun dia menangis. Dia boleh menangis. Dan mereka sujud. Dalam Quran ini banyak tempat ayat sujud. Sebenarnya 14 tempat ayat sujud. Bila kita bertemu dengan ayat itu, kita sujud. Dan mereka yang beriman sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat Allah ini sangat banyak dan tidak ada tolak bandingnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak menerima nikmat daripada Allah, nikmat Islam, nikmat iman. Itu nikmat yang paling terusan. Allah kurniakan kepada kita nikmat iman. Allah kurniakan kepada kita nikmat Islam. Allah SWT kurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang lain yang tidak ada tolak banding. Tersangat banyak nikmat. Nikmat panca indera kita yang lengkap dan sempurna, mata kita, telinga kita, tangan kita, lidah kita dan seluruh anggota kita ini adalah di antara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan orang beriman dia syukur dengan nikmat Allah. Dapat anak, dia sujud syukur. Dapat cucu, sujud syukur. Dapat rezeki lebih, sujud syukur. Pendek kata, tiap-tiap hari dia sujud syukur kepada Allah SWT. Bukan saja pada pagi jemaah dia sujud, malam. Tiap-tiap hari dia mengambil masa untuk sujud kepada Allah.
bila dia ingat nikmat yang Allah kurniakan kepadanya banyak, nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai-bagai lagi, dia sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak takabur. Orang beriman, orang mukmin ini mereka tidak takabur. Takabur adalah penyakit dalam diri manusia yang sangat berat. Penyakit hati manusia yang sangat berat, takabur, ujub, riya. Itu di antara penyakit-penyakit dalam hati manusia yang sangat berat dan lebih berat daripada penyakit fizikal. Orang takut kepada bala, tetapi takabur ini lebih berat daripada bala. Penyakit takabur ini lebih berat daripada penyakit bala yang orang takut. Kerana jika ada sedikit sebesar zarah sekalipun takabur dalam hati manusia, Allah campakkan orang yang takabur itu ke dalam api neraka, walaupun sekecil zarah sekalipun. Jadi orang mukmin itu, orang beriman itu, mereka sentiasa bersyukur kepada Allah. Mereka tidak sombong, tidak takabur. Dan bila mendengar ayat-ayat Allah, hati mereka tersentuh. Kadang-kadang mereka menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah menyebut dalam sepotong hadis, ahabbul a'mal ila Allah an tamuta wa lisanuka ratbun min zikrillah. Nabi kata sebaik-baik amalan kepada Allah bahawa engkau mati dan lidah engkau masih basah menyebut nama Allah. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik amalan kepada Allah, Nabi kata sebaik-baik amalan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa engkau mati dan lidah engkau masih basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang mukmin itu lidah mereka sentiasa basah menyebut nama Allah. Mereka sentiasa berzikir mengingati Allah SWT. Dan kita pagi ini pun kita berzikir bersama dengan imam kita. Orang yang solat diri mungkin dia tidak ada peluang untuk berzikir pagi-pagi ataupun waktu-waktu yang baik. Bila kita duduk bersama imam dalam solat berjemaah, ada peluang untuk kita berzikir. Jadi kalau Tok Imam beri salam, kita turun tu tak ada peluang dah nak berzikir. Imam baru beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita cucang macam Belanda keluar pada surah masjid. Tak ada peluang dah nak berzikir. Saya tak nampak peluang tak berzikir. Kena berzikir duduk dulu sekejap lepas daripada solat, duduk sekejap dulu bersama-sama imam. Dan kita sempat bertasbih, sempat bertahmid, sempat bertahlil, sempat berzikir, mengingati Allah. Dan banyak ayat-ayat yang disebutkan, yang dibaca oleh imam itu merupakan sebahagian daripada zikrullah. Sebahagian daripada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kepada Allah ni tidak semestinya kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, tidak semestinya. Kita duduk tengok kejadian-kejadian Allah, itu pun termasuk di dalam berzikir. Tengok patah batu buruk umpamanya, kita ingat pada Allah yang menciptakan patah. Kita tengok pula pokok-pokok yang tumbuh dalam semua, macam-macam pokok ada, macam-macam warna bunga. Kita ingat kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kita gis kayu, air terjun bubar budak temai terjun. Kita ingat pada penciptanya Allah Subhanahu. Orang dia ingat di mandi gitu je, amal di mandi balik, tak ada benda apa bagi mereka. Tapi orang yang sentiasa ingat pada Allah, belah-belah mandi itu dia ingat kepada penciptanya Allah Subhanahu. Maka orang mukmin ini di mana pun mereka berada, dia sentiasa ingat kepada Allah. Ini sifat orang mukmin. Di mana pun mereka berada, mereka ingat kepada Allah. Mereka berzikir dengan lidah mereka. Mereka berzikir dengan anggota-anggota yang lain. Mereka berfikir tentang kejadian Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lidah mereka sentiasa basah menyebut nama Allah sampailah ke akhir hayat. Pada keadaan mati pun mereka menyebut la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Dekat akhir ayat tu mereka sebut lagi nama Allah. Sebab itulah bila orang nak mati, kita ajar mereka itu mengucap, ajar mereka menyebut nama Allah, supaya akhir hayat mereka sebut kalimah Allah, dan mereka sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang mukmin yang ketiga ini, yang keempat ini, ialah mereka sentiasa ingat kepada Allah. Lidah mereka sentiasa basah mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak sombong, mereka tidak takabur, mereka sentiasa tawadhu, mereka sentiasa merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, sifat orang mukmin yang kelima ialah sembahyang dengan khusyuk. Sifat orang mukmin yang kelimanya ialah sembahyang dengan khusyuk. Dia bila dia solat, khusyuk. Solat dia tu khusyuk. Sahabat-sahabat Nabi ni memang terkenal lah solat yang khusyuk. Dikatakan Sayyidina Ali ni pernah kena panah. Nak cabut panah yang kena pada tubuh dia tu bukan mudah, sakit. Panah ada pacak atas tubuh dia, nak cabut tu sakit. Tapi orang boleh cabut ketika dia sedang solat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, panah boleh dicabut dengan mudah ketika dia solat. Mana khusyuk? Khusyuknya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya mencapai kejayaanlah orang mukmin yang sembahyang dengan khusyuk. Orang mukmin dia sembahyang dengan khusyuk, dan mereka yang khusyuk dalam salat disebutkan dalam surah ini dia mencapai kejayaan. Orang yang berjaya itu ialah orang yang khusyuk dalam sembahyang. Start rakaat takbir sampai salam, dia tak ingat dah benda lain. Tak ingat dah benda lain. Kalau ingat benda lain, orang tidak khusyuk. Setelah akad takbir Allah Akbar, macam-macam ingat. Ingat Kedapaian, ingat Bukit Datu, macam-macam ingat. Dua panggil tak khusyuk lah sembahyang kalau macam tu. Masuk dalam kepala dia macam-macam. Masuk dalam kepala. Sebab ketika dia tak salat, dia memikir hal dunia banyak sangat. Orang yang banyak sangat memikir hal dunia, dia boleh menjadi tidak khusyuk ketika sedang solat. Kalau di luar solat tu dia memikir banyak sangat perkara dunia, urusan dunia ada banyak sangat, dia boleh jadi tak khusyuk ketika solat. Dan ulama telah mengulas ayat ini dua pandangan. Pandangan pertama, maksud khusyuk ini maknanya start daripada takbir sampai bisalam tu tak ingat benda lain, tak ingat dah benda lain. Dan ini payah, bukan mudah. Nak ingat sepenuh-penuh daripada awal sampai akhir, daripada start takbir sampai bisalam, bukan sembarangan, bukan mudah. Tetapi pandangan ulama yang kedua, dia kata maksud khusyuk ini bukan dia ni, kata dia. Khusyuk itu ialah orang yang waktu solatlah, tapi di luar solat dia tidak buat sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang solat itu, orang sembahyang itu, dia tidak buat benda-benda yang tidak baik. Solat itu menjadi benteng, menjadi penghalang daripada melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang tidak baik, perkara yang bercanggah dengan hukum Allah, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau waktu solat dia mari surah, umpamanya lepas solat duduk di meja judi, lepas solat tipu orang, lepas solat buat zalim, lepas solat dera anak-anak. Ada orang dera anak sendiri pun, anak orang lain pun dera juga. Lepas solat buat macam-macam yang bercanggah dengan hukum Allah SWT. Bermakna kata orang itu tidak khusyuk.
Kalau khusyuk dia tidak akan buat perkara-perkara yang bercanggah. Itu tafsiran yang pertama. Jadi tafsiran ini lebih tepat. Kata ulama, ini tafsiran yang lebih tepat. Orang yang solat itu dia tidak akan buat sebarang maksiat di luar solat. Dia tidak akan buat sebarang perkara yang bercanggah dengan agama di luar solat. Adapun khusyuk, dah ingat benda lain dan solat itu, ya juga betul juga, tapi itu satu perkara yang sangat payah. An-salati, satu perkara yang sangat payah untuk kita yang orang macam kita ni. Orang awam macam kita ni nak khusyuk sepenuhnya, bermula dengan takbir sampai berisalah. Orang awam macam kita ni bukan mudah. Jadi kita ambil yang kedua tadi, pandangan ulama yang kedua, iaitu tidak buat benda-benda yang bercanggah dengan agama, yang bercanggah dengan hukum di luar salat. Kalau dia salat, kita terbabit dengan riba, terbabit dengan rasuah, terbabit dengan penipuan, itu bermakna orang tu tak khusyuk salatnya. Tak khusyuk salatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga sembahyang mereka. Orang mukmin ini mereka jaga sembahyang. Jaga macam mana? Pertama sekali, jaga dari segi rukunnya, tamakninahnya, sempurna molek. Dia mengaji bab solat, kerana solat ni kalau tak mengaji, orang solat, kita pun solat, mungkin ada yang tidak kena. Tapi bila kita belajar bab solat, sebab dalam kitab fiqh ni bab solat ni panjang. Bab solat ni panjang. Rukun solat comel molek, dia mana tamakninah pun comel molek, bermula dengan ambil wuduk lagi sampailah beri salam, comel molek. Jaga bab solat ini dari segi bacaannya, dari segi rukunnya, dari segi tamakninah dan seumpamanya. Yang keduanya, jaga waktu. Waktu solat ni, sahabat-sahabat bila masuk waktu, mereka solat. Mereka cuma dah tunggu waktu. Kalau waktu subuh umpamanya, dah masuk waktu subuh, dah cuma dah. Dah cuma dah atas sejadah, dah cuma dah atas tikar sembahyang. Mereka menunggu waktu. Mereka tidak solat di akhir waktu. Orang mukmin mereka tidak solat di akhir waktu, tetapi mereka solat di awal waktu. Itulah tabiat mereka dan itulah amalan mereka. Bila masuk waktu, mereka solat. Mereka sentiasa menanti-nanti kedatangan waktu. Mereka sentiasa menunggu-nunggu kedatangan waktu solat, dan bila masuk waktu mereka solat bersama imam. Dia tak main seorang-seorang diri. Solat seorang-seorang diri ini satu je pahala dapat. Itu pun kalau khusyuk molek, dapat ada satu pahala. Tapi solat bersama dengan imam, walaupun kita tak khusyuk mana sekalipun, dapat dijanjikan pahala 27 kali ganda. Dijanjikan pahala 27 kali ganda, walaupun tak khusyuk. Inilah kelebihan kita berjemaah. Nabi berjemaah, sahabat Nabi berjemaah, orang mukmin sentiasa solat berjemaah. Zaman mana pun orang mukmin ini mereka solat berjemaah. Mereka tak solat seorang-seorang diri. Mereka tak solat seorang-seorang diri, apatah lagi di tempat yang bukan orang solat. Tempat orang solat ni di masjid surah. Surah ni masjid. Pak kita je panggil surah ni. Kalau di India, Pakistan, kecek pada ni masjid. Kecek pada ni masjid. Saya kalau naik atas surah ni, saya niat intikaf. Jadi kalau kita naik, kita niat intikaf. Kita tidak rugi ya. Rugilah orang sini kalau tidak berintikaf, tidak niat intikaf. Sebab ini masjid, istilahnya masjid, cuma nama jadi surah, bala dan berbagai-bagai nama lagi diberi oleh masyarakat kita. Kalau India, Pakistan, masjid lah kecil besar pun, walaupun tidak buat solat hari Jumaat, tetap kalau masjid. Surah kita ni besar, ni bukan kecil.
Mangkali 100 orang boleh muat rasa, lebih pun boleh surah kita ni. Jadi kita niat intikaf. Jangan tidak intikaf bila kita naik atas. Kita anggap sebagai rumah Allah. Ini rumah Allah. Rumah Allah ini adalah tempat yang sangat mulia di sisi Allah SWT, tempat turunnya rahmat Allah. Jadi kalau kita menganggap ini bukan masjid, tak payah niat intikaf, rugi kita. Sebab kita bersolat di sini daripada dulu pakai leni maghrib, isyak, subuh, kita solat sini, rugi kita kalau kita tidak niat intikaf. Kita niat intikaf supaya kita dapat pahala. Saya niat intikaf. Saya bagi surah ni, saya niat intikaf. Surah-surah lain pun gitu juga. Masjid pun sama je. Jadi kita niat intikaf supaya kita dapat pahala intikaf. Duduk dalam majlis ilmu boleh pahala juga. Kita duduk dalam keadaan kita ingat kepada Allah, boleh pahala. Jadi orang mukmin itu mereka jaga solat mereka. Dari segi rukunnya, dari segi tamakninahnya, dari segi bacaan, segala-galanya mereka jaga dengan sebaik-baik. Dan mereka jaga dari segi waktu. Dari segi waktu solat itu mereka jaga. Mereka tidak solat di akhir waktu, melainkan mereka solat di awal waktu. Itu sifat yang kelima. Kemudian sifat orang mukmin yang keenam, yang Allah sebut dalam Quran dan Nabi sebut dalam hadis-hadisnya, yaitu mereka berjihad pada jalan Allah. Orang mukmin mereka berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Surah An-Nisa ayat yang ke-76. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang kafir berperang di jalan taghut. Ayat ini, surah ini menyatakan orang mukmin itu berjihad di jalan Allah. Berjihad ini bukan berada di medan perang angkat senjata dan darah berladung. Itu satu daripada medan. Jihad itu pengertiannya luas. Buatlah apa saja pun yang untuk meninggikan agama Allah, maka dia dikira sebagai jihad. Dikira sebagai jihad. Buat sesuatu, kita menumpahkan peluh kita bekerja untuk meninggikan agama Allah. Jihad. Jihad. Kita bubuh piti dalam tabung surga supaya dapat digunakan piti kita itu untuk perkembangan agama. Jihad. Kita menyumbang piti, jihad. Kita menyumbang peluh kita, jihad. Kita menyumbangkan tenaga kita, jihad. Kita menumpahkan darah kita di medan perang. Itu memang jihad. Sebab orang mati syahid ini, titisan darah yang pertama tak jatuh ke tanah. Nampak ada tempat duduk dia dalam syurga. Nampak tempat duduk dalam syurga. Darah titik yang pertama jatuh tanah, jatuh atas muka bumi itu, sudah diberikan oleh Allah, nampak tempat duduk di dalam syurga. Jadi kita menggunakan piti kita menggunakan tenaga kita, wang ringgit kita, masa kita dan segala untuk meninggikan agama Allah. Dia dikira sebagai jihad. Bekerja cari nafkah untuk anak isteri pun jihad. Pernah satu ketika seorang pemuda jalan cepat, cucu jalan cepat laju. Nabi tegur lagi gimana ni? Jalan cepat-cepat ni. Maka dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak pergi kerja lah. Saya ada keluarga ramai. Saya nak pergi cari nafkah untuk mereka. Nabi kata itu termasuk dalam jihad. Keluar rumah untuk bekerja cari nafkah, bercocok tanam ke, buat kebun ke, ginega, tak kira lah. Sebagai pekerjaan yang halal untuk mencari nafkah kepada anak isteri dan keluarga. Dia dikira sebagai jihad, sebagai perjuangan di jalan Allah SWT. Jadi jihad itu luas. Tidak terbatas. Belajar pun jihad juga. Belajar pun jihad juga. Termasuk fisabilillah. Sebab satu daripada asnaf zakat ialah boleh kita beri pada penuntut-penuntut. Pada penuntut-penuntut yang sedang menuntut. Belajar kat pondok, belajar kat surau, belajar kat Azhar Universiti, belajar kat mana-mana pusat pengajian.
kita ni ada piti banyak, boleh kita keluarkan sebahagian daripada zakat kita untuk mereka ini, untuk pelajar-pelajar fi sabilillah. Dan kalau mereka tak nak orang kaya, anak kaya tu boleh tak? Walaupun mereka tak nak orang kaya, ayah mereka tu piti banyak dah misalkan, mereka itu termasuk dalam asnaf fi sabilillah. Boleh kita berikan dia. Tapi kalau ada anak orang miskin, lebih baik kita beri pada anak orang miskin. Jadi jihad pada jalan Allah ini ialah berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin mereka berjihad untuk meninggikan agama Allah. Adapun orang kafir berjuang pada jalan tauhid. Orang kafir ini berjuang untuk menegakkan kebatilan. Orang mukmin berjuang untuk menegakkan kebenaran. Orang kafir berjuang untuk menegakkan kebatilan. Tauhid ini istilah dalam Quran. Kalau Quran jadi panjang pula. Syaitan pun tahu, berhala pun tahu. Piti pun kalau boleh menyebabkan orang jadi jauh kepada Allah. Dengan piti jadi tak solat umpamanya. Ada orang yang kita kasar-kasar istik turun belum subuh lagi. Turun gina ke tu belum subuh lagi. Tak berapa sen pun dapat. Siapa tinggal solat subuh? Gina ke kita sampai tinggal solat subuh. Maka pitih itu adalah tahu. Pitih itu adalah tahu. Jangan kita ingat pitih ini. Pitih itu bagus. Sebab dia membantu kita untuk beribadat. Boleh pergi Mekah tak dengan ada pitih, boleh pergi Mekah. Tapi kalau pitih menyebabkan kita tinggal solat umpamanya, pitih menyebabkan kita tidak keluar zakat umpamanya, itu tahu betul. Jadi orang kafir ini diperjuang pada jalan tahu. Dia berjuang menegakkan kebatilan. Umpamanya komuni berjuang mati-matian untuk menegakkan ideologi komuni. Sampai sanggup mati. Ada orang Melayu di komuni, Rashid Mahyuddin, Musa Cedak, Samsiah Fakir. Orang Melayu jadi komuni. Ideologi komuni ini ideologi yang sesat. Mereka tak percaya kepada Allah SWT. Orang kami ini tak percaya agama ni. Agama candu bagi mereka. Ada orang sanggup bermati-matian mempertahankan ideologi kami. Itu tahu. Sebarang ajaran salah, sebarang ajaran sesat, pahaman-pahaman yang tak betul adalah tahu belaka. Maka ayat surah An-Nisa ayat yang ke-76 ini menyatakan orang mukmin itu berjuang pada jalan Allah untuk meninggikan agama Allah. Adapun orang kafir itu berperang pada jalan tauhid. Mereka bantu syaitan. Mereka bersama-sama dengan syaitan. Menegakkan kebatilan, menegakkan yang tak betul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Ini berhubungan dengan jihad lagi ni. Nabi kata barang siapa berperang supaya kalimah Allah itu menjadi tinggi, maka itulah berperang pada jalan Allah. Nabi kata barang siapa yang berjihad, berjuang supaya kalimah Allah itu menjadi tinggi, maka itulah berperang pada jalan Allah. Kita ajak orang ramai bagi surah kita. Kita ajak. Kita ada mulut, kita ajak dengan mulut kita, dengan lidah kita. Mari pakat penuh surah kita ni. Bukan saja bulan Ramadan, tapi bulan tak Ramadan pun biar ramai juga misalnya. Kita ajak anak-anak kita, ajak sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, kita ajak. Maka kita ajak itu jihad. Dakwah ni jihad. Dakwah ni mana jihad? Dan termasuk dalam jihad. Kita ajak untuk memakmurkan rumah Allah SWT, itu adalah jihad. Itu jihad. Nabi kata barang siapa yang berperang supaya kalimah Allah menjadi tinggi, supaya orang pakat agama-agama bersolat, solat dalam surah kita ni, orang pakat agama-agama duduk waktu malam, maghrib, isyak, subuh pula mari untuk memakmurkan rumah Allah, itu jihad. Itu jihad. Supaya ajaran ini menjadi tinggi. Sampai rendahnya agama ini, sempurna agama ini bila ada jihad di kalangan penganutnya. Bila ada jihad, bila ada dakwah di kalangan penganut-penganutnya. Jadi kalau umat Islam tidak berdakwah, umat Islam tidak berjihad, maka Islam tak jadi rendah. Islam tak jadi subur. Pokok
Yang rindang, pokok yang subur itu bila kita membaca, bila kita singgah mengenai subur selalu. Maka begitulah juga Islam, maka dia akan jadi subur dengan adanya jihad, dengan adanya perjuangan, dengan adanya dakwah di kalangan penganut Islam. Maka Nabi kata, barang siapa yang berjuang pada jalan Allah untuk meninggikan kalimah Allah, maka itulah jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Asal lagi. Panjang pula asal lagi. Kita sama semula lah. Panjang. Jadi yang ketujuh, sifat orang mukmin yang ketujuh kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Lepas gaya atau belum gaya? Lepas gaya? Belum gaya kita sudah dasar lagi. Belum gaya kita dasar lagi. Kita akan bincang sifat orang mukmin yang ketujuh. Sifat orang mukmin yang ketujuh. Mudah-mudahan 10 malam terakhir ini, 10 hari terakhir Ramadan ini, kita diberikan tubuh badan yang sihat oleh Allah SWT supaya kita dapat buat yang terbaik. Nah, kita tak tahu kita disempatkan tak tahu untuk beribadat Ramadan tahun depan. Nah, sebab sahabat kita yang pernah sembahyang di sore ini tahun lepas ada dah tak ada. Ada dah tak ada. Tahun depan kita tak tahu lah, kita pun tak ada. Mudah-mudahan umur kita panjang dan kita sempat solat, sempat beribadat Ramadan tahun yang akan datang, supaya Allah berikan kepada kita sihat, anak isteri kita sihat, keluarga kita sihat, dan mempunyai masa yang baik untuk kita menunaikan dengan amalan yang paling terbaik 10 malam terakhir Ramadan ini. Dan peluang untuk kita buat kebajikan, buatlah, kerana bersedekah pada bulan Ramadan ini adalah yang terbaik. Lebih-lebih lagi pada hari yang ke-10 Ramadan ini. Ada apa, tak tanya apa, ceria apa, sedekah juga. Sedekah bukan tabung surah kita tu, ataupun sedekah pada anak yatim. Sedekah, kerana sedekah ini adalah di antara kekuatan umat Islam. Jadi setakat itu dulu. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.